Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 743. Antara paparan utama. PAS rela Najib dan UMNO menjarah 1MDB. Amanah kukuh penebuk atap meroyan. PAS salah tafsir hadis takutkan rakyat Malaysia. SPRM perlu segera siasat projek rundingan terus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masihkah tuan-tuan ingat pemimpin PAS mengumumkan bahawa mereka puas hati dengan proses rasionalisasi One Malaysia Development Berhad 1MDB? Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Arul Kanda memberi penerangan kira-kira 2 jam kepada Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dan hampir 30 ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat. Beberapa orang jemputan termasuk bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim. Secara keseluruhan, bagi pihak kami, kita berpuas hati dengan penjelasan yang dibuat Arul, khusus pelan rasionalisasi yang telah dicadang beliau bagi mengatasi kemelut berlaku dalam 1MDB, kata Tuan Ibrahim pada sidang media. Lapor Free Malaysia Today, 7 Ogos 2017. Kenyataan timbalan Presiden PAS itu dilaporkan beberapa media. Kita bersangka baik anggap PAS kena tipu ketika Datuk Seri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram, dana RM42 juta milik SRC International Sdn Berhad atau SRC. Pimpinan tertinggi PAS menziarahi beliau. Mereka yang istiqamah bersama Najib diketuai Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Kita kata PAS dipatut ular 2 kali di lubang yang sama. Kini seluruh dunia membaca berita bahawa One Malaysia Development Berhad atau 1MDB adalah syarikat untuk menjaga kepentingan Najib Razak dan bagi menjana dana untuk UMNO. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Muhammad Hazim Abdul Rahman memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa perkara itu dimaklumkan kepadanya oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo semasa beliau berkhidmat di syarikat berkenaan, yang mana beberapa daripada jumlah wang dana untuk pelaburan akan digunakan untuk membiayai UMNO, ujarnya. Beliau berkata demikian sebagai saksi pendakwaan ke-10 perbicaraan Najib Razak yang berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Tiada apa-apa reaksi terkejut daripada pihak pimpinan PAS. Sebaliknya, kita hanya mendengar laungan faktuluh bunuh dia daripada Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Tawang, Datuk Hassan Mahmud. Hassan berkata demikian ketika berucap dalam muktamar PAS kali ke-66 sebagai mengingatkan agar ahli PAS taat dan patuh kepada kepimpinan dalam apa jua keputusan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang juga bekas pengarah strategi PAS menulis surat terbuka untuk bekas rakan-rakan seperjuangannya supaya segera menasihati pimpinan tertinggi PAS. Surat terbuka itu merungkaikan mengapa PAS mengekalkan sikap menyokong pimpinan tertinggi UMNO sekaligus UMNO itu sendiri sehingga tertubuhnya kini Gabungan Mufakat Nasional. Amat wajar ahli dan ulama PAS akar umbi mengingatkan pimpinan PAS supaya tidak terjerumus dalam implikasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur ini. Ketika ditanya akan apakah as-sabiah itu, Rasulullah langsung menjawab bahawa as-sabiah itu adalah kamu membantu kaummu dalam berbuat kezaliman, tulis Dr. Zulkifli. Menurut beliau, pemimpin negara melakukan kezaliman dengan merompak dan mencuri wang serta khazanah kekayaan negara yang disebut kleptokrasi. PAS sebagai parti Islam semestinya mengambil peranan utama dalam memerangi jenayah atau jarimah yang menjejaskan kesejahteraan rakyat dan merosakkan kemakmuran negara. Anehnya PAS sedang dengan parti yang syarat dengan amalan kleptokrasi. Amat ironis sekali
tegas pemimpin amanah itu. Namun nasihat itu hanya dipelekeh oleh Ketua Dewan Ulama PAS Pahang, Muhtas Senik dengan kata-kata, "Saya terbaca surat terbuka Dr. Zul kepada semua ahli PAS. Saya tak terkejut walaupun nasihat itu tak betul, tapi sekurang-kurangnya PAN sempat berwasiat saat-saat nazaknya." Begitulah kesombongan yang dimiliki oleh pemimpin PAS, penunggang agama, dan ulama seumpama ini menyeret sekali ahli-ahli parti itu ke dalam kesombongan mereka. Masihkah anda mahu menyokong pemimpin yang merelakan penjarahan khazanah negara? Amanah tidak ada apa-apa masalah. Pihak yang bergembira kononnya akan ada perpecahan dalam amanah, khususnya parti yang tidak ada kerusi di Pilihan Raya Negeri Sabah, tegas Datuk Husam Musa. Husam berkata demikian sebagai jawapan kepada gembar-gembur gerombolan tepuk atap bahawa beliau keluar daripada parti amanah. "Saya tidak akan keluar daripada amanah. Rakan-rakan di sebelah sana banyak spekulasi seolah-olah saya mahu keluar amanah. Saya akan terus perkuat amanah bersama rakan-rakan yang sedia ada," katanya dalam sesi temubual secara langsung di Sinar Harian baru-baru ini. Menurutnya, peletakan jawatan itu bagi membolehkan beliau memberi tumpuan kepada usaha memenangkan kerusi untuk amanah di Kelantan, khasnya di Parlimen Kota Baru yang beliau ketuai. Mengapa tiba-tiba ada yang membawang kononnya amanah berpecah? Jawapannya terletak di Pilihan Raya Negeri Sabah. Amanah dihargai oleh rakan seperjuangannya dan diberi peluang bertanding di N24 Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat. Calon amanah Rosdi Wasli menggunakan lambang warisan dalam pilihan raya negeri tersebut. Malang bagi PAS, parti yang seangkatan usia dengan UMNO itu dimalukan rakan sendiri setelah mengharap 10 kerusi dapat kosong. Kini mereka harus mengutip semula sisa-sisa maruah yang tercala teruk sebagai kononnya sebuah parti Islam tetapi dipinggirkan oleh Bersatu dan UMNO. Pemerhati melihat PAS menjadi satu liability kepada gerombolan yang cuba menepuk atap Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini. Parti yang disifatkan oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, sebagai parti nyamuk kini berusia 5 tahun. Mengulas mengenainya, Pengarah Komunikasi Amanah Kedah, Ustaz Rizwan Abu Bakar berkata, "Prinsip kita adalah kebenaran. Kita telah memilih amanah 5 tahun yang lalu kerana kebenaran dan kita harus terus bersama amanah selagi kebenaran menjadi paksi perjuangan amanah." Beliau berpendapat nikmat berada dalam amanah yang paling disyukuri oleh kebanyakan para ahlinya adalah keharmonian dalam kepelbagaian. Amanah lahir hasil dari keganasan fikrah takfiri yang makin membiak dalam PAS. Asal berbeza pandangan, pasti anda akan dilabel dengan kosakata yang menggerunkan, munafik haraki, jebon, bahkan musuh Islam, ujarnya. Amanah bersama rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan cuba merentasi jalan reformasi institusi yang penuh onak dan duri. Namun, usaha membina semula negara itu dikhianati oleh mereka yang berada dalam Pakatan Harapan sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Politik adalah antara bekal yang boleh mensejahterakan kita di akhirat kelak dan juga menjadi ladang yang subur untuk berbakti sesama insan. Kita telah memilih wadah amanah ini untuk menghimpun bekal dan sekaligus berbakti sesama insan kerana kita yakin bahawa amanah lahir hasil dari ijtihad politik yang bergerak dengan semangat Malaysia yang kita cintai, tegas Rizwan. Gerombolan tepuk atap memainkan isu bangsa dan agama sedangkan mereka tahu Islam menyarankan supaya kita teguh beristiqamah untuk memperjuangkan kemanusiaan yang tinggi termasuk perpaduan selain memerangi kezaliman. Hakikatnya Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan Hadi Awang kini sedang berdiri bersama-sama pihak yang menjarah harta negara yang kononnya mereka berniaga dalam One Malaysia Development Berhad, One MDB. Satu dunia tahu. Seperti yang dijangka, pemimpin PAS salah tafsir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi meraih kepatuhan ahli-ahlinya. Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Tawang, Datuk Hassan Mahmud, dalam ucapannya di Muktamar PAS ke-66 menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubung hukuman bunuh sekiranya didapati cuba memecah belahkan perpaduan. Dalam hubungan ini, pakar hadis Ustaz Dr. Rozaimi Ramli tampil untuk memberi pemahaman yang betul terhadap hadis tersebut yang maksudnya, sesiapa yang datang kepada kamu dan urusan kamu bersepakat pada seorang lelaki dan dia ingin memecahkan tongkat kamu atau tonggak atau memecah belahkan jemaah kamu, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Dr. Rozaimi berhujah, walaupun hadis ini sahih, pemahaman terhadap hadis ini juga perlu sahih. Dalil sahih tidak menjamin pemahaman yang sahih.
untuk memahami hadis sahih ini. Dengan pemahaman yang sahih, kita perlu merujuk kalam ulama yang menghimpunkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hadis ini. Antara kalam ulama yang dirujuk oleh Dr. Rozaimi ialah Al-Qurtubi dalam Al-Qurtubi Al-Mufhim jilid 4 halaman 62. Katanya sesiapa yang ingin memecahkan urusan umat ini sedangkan bersatu padu, bermaksud urusan ini bersatu pada satu imam, iaitu pemimpin tertinggi negara. Dr. Rozaimi berkata, Al-Ityubi memetik hadis Nabi SAW, sesiapa yang datang kepadamu sedang urusanmu bersatu padu pada seorang lelaki, bermaksud urusan itu bersatu pada melantik seorang imam untuk khalifah, iaitu pemimpin tertinggi negara. Kata-kata Al-Ityudi dipetik dari Al-Bar Al-Muhid Al-Tahajjaj jilid 32 halaman 201. Menurut Dr. Rozaimi, Ibnu Malik memberikan makna yang lebih jelas bagi hadis tersebut dengan berkata bahawa kebenaran membunuh ini hanya kepada mereka yang memerangi pemimpin tertinggi negara dengan kekerasan. Ibnu Malik berkata, sesiapa yang ingin meruntuhkan pemimpin tertinggi negara kamu yang kamu bersepakat terhadap kepimpinannya dan dia mahu mengambil alih kepimpinan negara. Ibnu Malik, Syarh Al-Masabih, jilid 4, halaman 252. Ujar Dr. Rozaimi, dengan nukilan di atas jelas pada kita bahawa hadis ini Nabi SAW tujukan kepada mereka yang mahu melakukan pertumpahan darah dengan menyingkirkan pemimpin tertinggi negara melalui jalan kekerasan. Hadis ini tidak terpakai bagi mereka yang keluar dari parti politik tertentu, apatah lagi NGO tertentu. Hadis ini juga tidak terpakai bagi parti politik yang masuk pilihan raya untuk mendapatkan kuasa pemerintahan. Dr. Rozaimi juga berharap dengan penjelasan tersebut, netizen tidak bertindak membunuh mereka yang berpecah dan keluar dari parti politik mereka. Hadis ini tidak berkait dengan mereka yang keluar parti, tegas Dr. Rozaimi. Terdahulu, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menyebabkan rakyat Malaysia berada dalam satu politik yang menakutkan kerana dinafikan hak untuk membantah dasar kerajaan sekiranya dipimpin PAS. Pengaruh perjuangan PAS akan memaksa Kerajaan Perikatan Nasional yang didukung Barisan Nasional membawa satu pendekatan keras yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara. Pada hakikatnya, pemimpin PAS hanya menghukum ahli yang keluar parti politik mereka sahaja. Namun, gerombolan tebuk atap yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali yang menjatuhkan kerajaan yang sah, mereka raikan dengan gembira. Pemimpin PAS hanya tahu menakut-nakutkan ahlinya saja. Kekecohan kononnya akan terlondeh betapa hipokritnya Lim Guan Eng apabila Menteri Keuangan Kerajaan Tebuk Atap, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengatakan terdapat 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang diluluskan oleh beliau, nampaknya tinggal bunyi cengkerik sahaja. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan mengesahkan kertas siasatan berhubung isu 101 projek rundingan terus yang diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini masih belum dibuka. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Bakir berkata, pihaknya masih lagi mengkaji beberapa perkara kerana ia bukan perkara mudah dan membabitkan kerajaan terdahulu kononnya. Perlu diingatkan bidang kuasa kami untuk siasat salah guna kuasa. Jadi, saya tidak mahu komen banyak kerana ia berkaitan sesuatu perkara dibuat Kerajaan Pakatan Harapan. Kami juga mengambil kira dalam parlimen tidak disebut isu salah guna kuasa atau rasuah. Jadi di sini kami masih lagi mengkaji 101 projek ini. Katanya dalam sidang media selepas forum Corporate Liability, Are You at Risk? Kenapa pula tiba-tiba timbul pertimbangan parlimen sebut salah guna kuasa atau tidak? Bukannya parlimen yang menentukan kelulusan projek rundingan terus, yang kini didedahkan bahawa 6.258 bilion ringgit daripada 6.61 bilion ringgit itu merupakan projek rundingan terus zaman Barisan Nasional. Setelah Tengku Zafrul mendedahkan perkara itu di Dewan Rakyat, tersangat kuat jeritan gerombolan tebuk atap ini sehingga SPRM dengan segera mahu menyiasat bagi menentukan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Antara projek yang disebut ialah rundingan terus bernilai 170.3 juta ringgit untuk projek membina, mengoperasi dan menyelenggara stesen pemindahan sisa pepejal baru di Taman Beringin. Menurut rekod, kontrak rundingan terus itu diberikan kepada Bumi Segar Indah Sdn Bhd oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kejadian pelik berlaku apabila kontrak itu berpindah daripada Bumi Segar Indah kepada Widat Group dengan nilai 120 juta ringgit.
Zuraida Kamarudin berkata beliau tidak tahu menahu mengenai kontrak rundingan terus di kementeriannya dan mengaitkannya dengan Datuk Tamrin Gafar. Dengan serta-merta, Tengku Zafrul menjelaskan rundingan terus berkenaan memang dibenarkan. Tamrin Gafar kemudian dilaporkan memfailkan saman malu di mahkamah terhadap Zuraida. Menurut Guan Eng, Zuraida mendakwa Tamrin telah mempengaruhi beliau memberikan projeksi sepepejal Taman Beringin PSPTB sebanyak RM170.3 juta kepada syarikat Tamrin dengan potongan harga 10%. Guan Eng menjelaskan bahawa PSPTB mula dilaksanakan menerusi rundingan terus pada 2017 di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Saya tidak terlibat sebagai Menteri Keuangan dalam perbincangan atau proses rundingan terus bagi projek ini sama ada dengan syarikat maupun dengan Tamrin kerana projek ini di bawah pengendalian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. KPKT memang ada mengambil inisiatif membuat permohonan kepada Kementerian Keuangan MOF untuk melantik semula syarikat tersebut. Kabinet telah memutuskan secara dasar pada tahun 2018 bahawa semua projek rundingan terus di bawah Barisan Nasional hanya akan disambung sekiranya potongan harga sebanyak 10% diberikan demi menjimatkan wang negara. Kata Guan Eng, Kerajaan Pakatan Harapan menjimatkan RM50.3 bilion untuk negara hasil perundingan semula projek-projek rundingan terus Barisan Nasional. Apa lagi yang ditunggu SPRM? Tunjukkan kalian telus dan berintegriti. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.